Ya, bersama kita pada hari ini Saudara Husni Salih, Ketua Pegawai Eksekutif Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju. Jadi secara keseluruhannya Perdana Menteri telah pun mengumumkan sebentar tadi. Jadi ke mana dalam masa 5 tahun ni nak bawa mereka usahawan-usahawan ni to what level, apa bentuk quantum leap yang kita mahukan dalam 5 tahun ni? Terima kasih Encik Suhaimi. Pertama sekali, bila kita sebutkan agenda pemekasan Bumi Putra dalam ekonomi negara yang dijadikan agenda nasional, dan seperti yang kita tahu, perkara ini telah ditegaskan lagi daripada Majlis Pemekasan Ekonomi Putra pada 14 September pada 2013 itu hari, dan juga ini menjadi satu trust kepada pembangunan ekonomi. Dan saya berasa amat berpuas hati dengan bajet kali ini, kerana dalam 7 strategi utama bajet ini kita ada agenda ekonomi yang keempat, itu memperkasa ekonomi putra, terus diberi penekanan dalam bajet 2015 pada kali ini. Dan pada itu kita tengok juga dua perkara yang saya ingin tekankan di sini. Pertamanya berkenaan dengan pembangunan modernisan dan daya keusahawanan negara. Pertama sekali kita katakan keusahawanan. Dalam bajet tahun lepas pun kita dengar Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa ini menjadikan Malaysia satu negara keusahawanan, dan tertubuhnya pelbagai agensi Magic dan Teraju pun ditubuhkan untuk memperkasa usahawanan Bumi Putra. Dan pada bajet pada tahun ini kita tengok dalam penekanan kepada PKS atau perusahaan kecil dan sederhana, di mana secara keseluruhan bajet tambahan yang diberikan pada tahun ini agak-agak besar. Pada tahun ini saja kita tengok secara keseluruhan ada lebih kurang dalam 12 program yang disebut secara khusus oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada petang tadi, dan secara keseluruhan saya tengok lebih kurang dalam lebih 8 bilion ringgit yang telah diumumkan. Ini adalah satu saya rasakan satu penekanan yang agak besar, dan kita sentiasa menerima cabaran ini di bawah Teraju, di mana kita dapat tahu bahawa keusahawanan di kalangan Bumi Putra masih di peringkat yang agak lemah, dan walaupun kita ada dalam arti kata apa tu, kalau kita perlu buat satu lonjakan untuk menjadi a global player contohnya, apakah yang perlu dibuat cepat supaya terus membuatkan apa yang kita kata lonjakan yang diperlukan itu? Kita tengok daripada fakta yang ada sekarang ni, dalam PKS lebih kurang 240,000 syarikat-syarikat PKS Bumi Putra yang ada sekarang ni, lebih kurang hampir 90% daripadanya masih di peringkat mikro, maknanya syarikat-syarikat kecil. Dan kita tengok syarikat yang besar pun dalam syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia sekarang ni, walaupun syarikat Bumi Putra seperti yang disebut oleh Yang Berhormat petang tadi, penguasaan Bumi Putra dalam syarikat-syarikat yang tersenarai masih di sekitar 10%. Dan inilah yang menjadi satu kekangan ataupun challenge kepada syarikat-syarikat Bumi Putra, di mana kalau dalam dasar negara sekarang ni, di mana kita dapati ASEAN Economic Community coming to 2015, dan di mana kita dapati syarikat-syarikat yang mampu untuk bersaing di peringkat global masih kecil. Kita tengok daripada fakta sekarang ni, daripada 600 syarikat yang masuk dalam program TRUST, syarikat berpretasi Bumi Putra, sekarang ni lebih kurang 140 daripadanya yang mampu ekspor, buat secara besar-besaran. Yang lainnya masih lagi di tahap di tahap I'm saying that is still playing in the local scene at the moment. Dan daripada salah satu agenda disebut tadi ialah memperkasakan Bumi Putra secara membina kapasiti untuk macam pre-export program yang disebutkan tadi. Ini adalah satu perkara penting, kerana kita kena ada kapasiti yang besar, dan kita perlu menggunakan teknologi yang baru, cara dana inovasi dan kreatif yang baru untuk mencari jalan untuk mendapat pasaran di pasaran global.